Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Long ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmi bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini kita dapat lagi menyambung kembali bagi membahaskan tajuk yang berkaitan dengan masalah melampau di dalam agama. Pada malam ini kita telah memilih tajuk yang mungkin agak panas tentang kedudukan ibu bapa Nabi SAW. Tajuk dia tentang ibu bapa Nabi SAW, adakah mereka berdua ini dianggap beriman ataupun tidak? Kerana isu ini juga menyebabkan berlaku perbalahan di antara golongan Salafi dan juga golongan Asy'ariyah di Malaysia. Sehingga sebahagian pihak menuduh pihak yang lain sebagai sesat, sebagai ahli neraka, kerana membincangkan isu tentang kedudukan ibu bapa Nabi ini, adakah dianggap beriman ataupun tidak. Sebenarnya benda ni ada dalilnya. Ada dalilnya. Sama ada dalil itu menyebabkan turunnya ayat Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW, dan apa yang telah dibincangkan oleh para ulama. Di sini kita akan mengemukakan pandangan-pandangan daripada aliran masing-masing. Sama ada aliran golongan sunnah ataupun salafi ataupun golongan Asy'ariyah tentang kedudukan tajuk yang kita ketengahkan tadi. Jadi semalam kebetulan saya cuti kerana ada urusan tertentu. Nampak banyak juga orang minat juga perbahasan ini. Walaupun ada yang tak suka kan, ada yang mengecam. Dan berbagai-bagai lontaran fitnah yang dilontarkan, tetapi ada juga orang masih berminat untuk mendengar perbahasan ini. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang dibentangkan, yang nak dibentangkan pada malam ini, jadi ada daripada komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di luar sana, ada yang nak bagi kitab untuk diwakafkan di sekolah kita. Sangat-sangat saya alu-alukan. Saya dan kami di sini sangat-sangat mengalu-alukan siapa-siapa yang nak wakaf kitab. Kadang-kadang ada di kalangan ustaz-ustaz kita ni, dia dah belajar banyak dah. Dia belajar sampai Azharnya, Jordan, Syria, Saudinya. Balik-balik dia berkhidmat dengan kerajaan, dia mengajar sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Dia tak buka pondok. Jadi kitab-kitab tu kadang-kadang tak dibuka. Tak dibuka balik. Jadi maknanya kadang-kadang dimakan oleh lipas, anai-anai dan sebagainya, rosak. Sebahagian daripada kitab-kitab yang ada di sekolah kita pun, sebahagiannya selain daripada apa yang kita beli, diwakafkan oleh sahabat-sahabat yang belajar di luar negara. Mereka dah mungkin tak guna lagi ataupun tak menjadi rojokan mereka. Sebab sebahagian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka tak buka pondok, tak buka sekolah tahfiz, mengajar di sekolah-sekolah kerajaan. Jadi mereka tak berapa perlu sangat. Jadi kami alu-alukan untuk sahabat-sahabat untuk mewakafkan kitab di sekolah kita ni sebanyak mungkin. Sama ada kitab yang melibatkan kitab tafsir ke, hadis ke, syarah hadis ke, kitab berkaitan dengan akidah ke, fiqh ke, semua kita alu-alukan untuk kita terima.
kita nak jadikan insya-Allah maktabah yang besar di sekolah kita ini untuk menjadi rujukan bukan sahaja untuk kami di sini ustaz-ustaz, bahkan untuk orang-orang luar yang nak buat kajian, nak buat master ke, nak buat PhD ke, ataupun nak buat rujukan dalam sesuatu masalah atau sesuatu masalah. Jadi kita nak sediakan sebanyak mungkin. Itu yang pertama sebelum kita masuk kita bahas tajuk kita pada malam ini. Yang kedua, sekiranya tuan-tuan yang di luar sana ada soalan-soalan, kemusykilan, soalan ataupun kemusykilan ini menjadi perbahasan hangat di dalam negara kita. Sama ada melibatkan isu akidah ke ataupun isu fiqh ke, tuan-tuan boleh hantar soalan itu kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Sebab sebenarnya dengan cuti-cuti ni, saya banyak masa sikit untuk duduk di sekolah dan duduk di rumah ni. Jadi berpeluanglah untuk saya membaca kitab. Jadi kalau ada satu isu yang melibatkan perbahasan di sudut akidah ke ataupun fiqh ke, insya-Allah saya akan cuba rungkaikan ataupun leraikan kemusykilan tersebut. Sekadar kemampuan saya lah. Sekadar kemampuan. Itu yang kedua. Kalau ada kemusykilan apa-apa yang saya tak bentangkan, tuan-tuan boleh tanya. Saya akan cuba cari masa untuk memberi penjelasan terhadap kemusykilan tersebut. Yang ketiga, saya tak nak jawab dengan lebih panjang tentang ada tuduhan mengatakan saya ini bukanlah golongan salafi, bukan berpegang akidah salaf ataupun akidah Asy'ariyah ataupun khalaf. Kerana saya menganggap saya menyebut Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Sebenarnya kalau orang mengaji hadis, bukan saya yang sebut. Hadis riwayat Imam Muslim pun ada kan, di dalam kitab Muwatta Imam Malik pun ada. Jadi kalau orang yang belajar hadis secara khusus, benda tu memang dia jumpa lah. Ada orang yang belajar agama ni melalui jalan salafi, dia akan jumpa hadis-hadis yang macam ni. Sebab tu orang salafi, orang sunnah, dia tak muskil masalah ini. Yang menjadi muskil orang yang tak belajar hadis ataupun orang yang tak duduk dalam kumpulan sunnah. Dia kata, ini telah menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk ataupun dengan baharu turun. Maknanya Allah Ta'ala turun. Sedangkan itu memang ada hadis. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi thuluthil lail al-akhir. Allah Ta'ala turun ke langit bumi 1/3 malam. Kita terima, kita isbatkan bahawa nuzul Allah Ta'ala. Tetapi kita tafwidkan kafiat. Kita serah kafiat kepada Allah. Kita tak bincang sama ada kafiat itu intiqal ke, maknanya taharruk ke, bergerak. Itu kita tak tahu. Apa yang Nabi sebut macam tu, dan dia merupakan hadis yang sahih, kita terima sahaja. Kita nafikan kafiat, kita tafwidkan kafiat, kita isbatkan apa ada sifat. Itu sahaja. Jadi tak perlu muskil sebenarnya kalau orang mengaji hadis ni. Tapi masih ada lagi orang yang muskil. Dia kata saya menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Sedangkan itu memang ada dalam hadis. Sebagaimana sebelum ini, saya pernah membaca beberapa hadis lah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Rasulullah SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Itu riwayat Bukhari. Dan Rasulullah ini dia pergi tempat buang sampah yang dimiliki oleh sesuatu kaum, dia kencing di dalam keadaan berdiri. Bila saya mengajar hadis itu, dan saya hurailah tentang bagaimana yang disyarahkan oleh para ulama. Orang kata saya ni biadab dengan Rasulullah, menuduh Rasulullah kencing berdiri. Ini maknanya sebab dia tak tahu, dia tak pernah baca hadis, tak pernah belajar hadis, dia membuat tuduhan orang yang membaca hadis Nabi. Jadi sebenarnya apa yang saya sebut ini memang ada dalil, sama ada dalil daripada Al-Quran, apa-apa perbincangan yang berkaitan dengan ilmu, dengan hukum hakam, sama ada saya tengok ambil dalil itu daripada Quran, hadis Nabi atau pendapat para ulama. Bukanlah kata saya pandai-pandai reka sendiri, sebab ini melibatkan agama, melibatkan hukum Allah, melibatkan agama Islam ni, dia tak boleh lari daripada hujah dan dalil. Tak boleh kita main reka-reka. Maknanya semuanya ada dalil. Yang keduanya, saya juga telah membahaskan dengan perbahasan yang panjang tentang masalah bid'ah. Yang orang kaitkan dengan ni'matil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah ni lah. Yang Sayyidina Umar sebut ketika dia
menjamakkan ataupun menghimpunkan orang sembahyang berjemaah, sembahyang tarawih berjemaah. Itu pun saya dah bahas dengan panjang. Yang dimaksudkan di situ bagaimana huraian ulama terhadap perkataan Sayyidina Umar. Sama ada di sudut istilahi ataupun syar'i ataupun bid'ah itu dianggap lughawi. Saya tak nak ulang balik. Tuan-tuan tengoklah video-video yang lama-lama. Saya dah bahas panjang. Tetapi dalam perbahasan yang panjang itu pun masih lagi ada orang yang keliru, yang tak faham ataupun memang dia saja-saja tak nak faham. Kita dah bagi penerangan yang cukup panjang, penjelasan yang cukup panjang berdasarkan kepada tafsiran, syarahan, huraian para ulama. Okey, pada malam ni kita nak masuk kepada tajuk yang kita sebutkan tadi, yang menjadi perbahasan hangat, yang menjadi kekeliruan, menyebabkan ada di kalangan orang Islam ni yang berada di dalam mana-mana manhaj, mana-mana pihak, menyesatkan orang lain kerana baca hadis inilah, hadis tentang kedudukan ibu bapa Nabi SAW. Saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama, bagi membahaskan kedudukan ibu bapa Nabi ini, sama ada dianggap beriman ataupun tidak, di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Kita tengok dah apa yang disebut dalam kitab ini. Ketika membahaskan tajuk ataupun isu golongan mukallaf. Golongan mukallaf itu salah satu syaratnya iaitu sampainya dakwah. Sampainya dakwah kepada mereka selain daripada maknanya cukup umur, tidak gila, akal yang sempurna, lepas tu maknanya sampainya dakwah. Jadi ada golongan daripada kalangan manusia ini ada sampai seruan dakwah. Dan golongan yang kedua tak sampai seruan dakwah. Seperti maknanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah ni apa dia? Maknanya manusia yang berada di antara dua rasul. Di tengah-tengah di antara dua rasul. Dia tak sempat menerima kesempatan bersama rasul yang pertama dan juga tak sempat menerima dakwah daripada rasul yang kedua. Tengah-tengah. Contohnya kita kata antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Ataupun daripada seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain, iaitu satu kumpulan yang duduk di tengah-tengah. Yang tak sempat dengan rasul pertama dan tak sempat dengan rasul yang kedua. Okey, saya baca di sini. Dia kata wal mazhabul haqqu, mazhab yang benar. Pengarang kitab ini kata apa? Anna ahlal fatrati, sesungguhnya ahlul fatrah bi fathil fa, dia baca dengan fatrah bukan fitrah. Dia baca dengan fa, fatrah. Baca dengan bagi atas. Wahum man kanu baina azzimatil rusuli au fi zamanir rasulil ladzi lam yursal ilaihim. Dia kata iaitu mereka orang-orang yang berada di antara zaman rasul. Zaman para rasul. Ataupun di antara ataupun dalam zaman rasul yang tidak diutuskan kepada. Maknanya zaman para rasul ini maknanya yang dimaksudkan di sini yang saya sebutkan tadi antara dua rasul. Dia tak sempat bertemu dengan rasul yang pertama dan juga tak sempat bertemu dengan rasul yang kedua, duduk di tengah-tengah. Jadi bagaimana dia nak beriman? Bagaimana dia nak mengenali Allah? Rasul yang pertama telah meninggal dunia. Dia tak sempat menerima ajaran rasul yang pertama. Jadi rasul yang kedua tak diutuskan lagi. Macam mana? Dia duduk tengah-tengah. Ataupun dia berada di zaman yang ada rasul, tetapi maklumat dakwah itu tidak sampai kepada mereka. Kerana rasul-rasul yang terdahulu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum mereka sahaja, tidak untuk kaum yang lain. Sebagai contoh, di zaman Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim ni ada berapa orang rasul? Dua. Pertamanya Nabi Ibrahim, yang keduanya Nabi Lut. Dan dalam Quran ada sebut Allah Ta'ala hantarkan malaikat untuk menghapuskan kaum Lut yang buat maksiat itu. Malaikat ini singgah di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sembelih apa? Anak lembu. Bila anak lembu tu dibakar, dimasak dan dihidangkan, sebab Nabi Ibrahim tak tahu yang menjadi tetamu dia itu malaikat. Malaikat tak hulur pun tangan nak ambil makanan tersebut. Nabi Ibrahim dah takut.
siapa gerangan ni? Biasanya kalau tetamu dihidangkan makanan, dia makan. Tambah pula tetamu yang datang daripada jauh. Lalu malaikat kata, aku adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menghapuskan kaum Nabi Lut. Menunjukkan apa? Nabi Ibrahim diutuskan untuk kaum dia. Nabi Lut diutuskan untuk kaum dia. Adapun Ahlul Fatrah ini, dia tidak diutuskan oleh mana-mana rasul. Walaupun rasul itu ada. Yang tadi kita kata tak sempat bertemu dengan mana-mana rasul. Yang kedua ni, walaupun rasul itu ada, kerana rasul yang terdahulu hanyalah untuk kaum mereka sahaja. Adapun Nabi Muhammad untuk seluruh kaum. Walaupun Nabi Muhammad lahir di Mekah, berkembangnya ilmu di Madinah kan. Walaupun luar daripada Madinah semua dianggap umat Nabi Muhammad. Walaupun luar daripada Madinah, duduklah negara mana pun. Semuanya tertakluk kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Okey? Dia kata di sini, Ahlul Fatrah itu, dia kata, sama ada antara zaman para rasul ataupun zaman rasul lam yursal ilaihim, yang tidak diutuskan kepada mereka, najun, selamat. Wa in baddalu, walaupun mereka tukar, wa ghayyaru, mereka ubah, wa abadul asnama, mereka sembah berhala. Ahlul Fatrah, zaman ibu bapa Nabi ni. Zaman ibu bapa Nabi. Dia tak sempat mana-mana rasul. Kalau dalam kitab ni kata, walaupun dia menukar agama asal. Agama asal siapa? Nabi Ibrahim. Yang ajak orang sembah Allah Ta'ala. Dia tukar agama Nabi Ibrahim tu. Ataupun dia ubah. Dan dia sembah berhala. Najun, dia selamat. Sebab dia tak sempat bertemu dengan mana-mana rasul. Dia tak ada information. Dia tak ada maklumat. Dia tidak ada maklumat tentang Allah Ta'ala, tentang akidah, tentang keimanan. Dia nak percaya macam mana? Dia nak beriman macam mana? Sebab dakwah tak sampai. Okey. Fa in qila, pengarang kitab ni buat soalan. Kalau dikatakan, contohnya kalau orang tanya. Sebab dia buat keputusan dah. Pendapat yang benar, pendapat yang paling hak, maka mereka ni najun, selamat daripada neraka. Selamat daripada neraka. Fa in qila, apabila dikatakan, kaifa hadha ma'a anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna jama'atan min ahli al-fatrati fi an-nar. Macam mana kalau orang tanya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahawa ahli al-fatrah itu, kita sebut ahli fatrah siapa kan? Ahli fatrah itu di dalam neraka. Seperti Amr bin Qais, seperti Amr Qais, seperti dia kata Amr Qais, dan juga Hatim At-Tai, dan juga wa ba'd aba'i as-sahabati, seperti Hatim At-Tai dan sebahagian daripada bapa-bapa sahabat yang mati di zaman fatrah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ba'd as-sahabati sa'alahu wa huwa yakhutub, sesungguhnya sebahagian daripada sahabat tanya Nabi dalam keadaan Nabi sedang berceramah. Sahabat tanya, aina abi? Tengah-tengah Nabi duduk ceramah tu, aina abi? Bagaimana kedudukan ayahku yang mati zaman jahiliah dulu? Bagaimana kedudukan ayahku yang mati di zaman jahiliah? Faqala finnar, ayah kamu dalam neraka. Hadis itu ada riwayat Muslim dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dia kata, aina abi? Ayahku duduk di mana? Finnar. Lalu sahabat ni sedih menangis lah. Lepas tu dia pun beredar. Nabi kita panggil balik. Falamma walla, apabila dia balik, Nabi kata panggil balik, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bukan ayah kamu saja masuk neraka. Ayahku dan ayah kamu kedua-dua masuk neraka. Jadi dia kata, ujibu, aku jawab. Kalau orang tanya lagu tu. Kalau orang tanya, bagaimana dengan hadis ni? Ujibu. Bi anna ahadithul ahadin. Sesungguhnya hadis yang mereka bawa itu adalah hadis ahad. Bukan hadis mutawatir. Tak boleh diterima. Sebab apa tak boleh diterima hadis ahad ni? Wahya
la tu'aridul qat'iyyah, kerana dia tidak boleh bertentangan, berlawan dengan hukum qat'i, dengan dalil qat'i. Wa huwa qauluhu ta'ala, hadis ahad itu bertentangan dengan dalil qat'i. Apa dalil qat'inya? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazab sehinggalah kami mengutuskan akan rasul. Bagaimana Allah Ta'ala dah sebut kami tidak akan mengazab melainkan orang ataupun golongan yang kami utuskan rasul. Ibu bapa Nabi tak ada rasul lagi. Ketika mereka itu berada, rasul tak ada. Nabi Isa dah meninggal. Nabi Ibrahim pun dah meninggal dunia. Nabi Muhammad kalau bagi ayah Nabi tak lahir lagi. Adapun bagi ibu Nabi, ketika Nabi berumur 6 tahun, dia dah meninggal dunia. Sebelum diangkat, diutuskan menjadi rasul. Macam mana dia nak beriman? Hadis itu hadis ahad, bertentangan dengan dalil qat'i, Quran qat'i. Nanti insya-Allah tuan-tuan, itu bagi sebahagian daripada aliran ataupun pandangan. Pandangan di sini pandangan ulama lah, hadis ahad tak boleh diguna pakai dalam bab akidah dan juga di dalam masalah hukum hakam, khususnya di dalam masalah akidah. Tetapi kita akan bahas, saya ada kitab tentang kehujahan hadis ahad. Nanti kita akan bincang. Sabar dulu. Bab hadis ahad ni boleh terima ataupun tidak? Boleh diamal ataupun tidak di dalam bab akidah dan juga bab hukum hakam? Jawapannya boleh. Walaupun saya tak bahas lagi, saya nak cerita boleh. Cuma saya nak cerita satu aliran, sebahagian daripada aliran hadis ahad tak boleh diterima di dalam masalah bab akidah. Sebab akidah ni benda berat. Menentukan kafir dan beriman, menentukan syurga neraka. Sebahagian ulama tak boleh. Dia kata hadis ni bertentangan dengan hadis ahad ni bertentangan dengan dalil qat'i. Okey. Kalau kita tengok di usul fiqhnya, qat'i apa tu? Sebutkan dilalah. Nampak? Jadi kita tak nak bincang panjang benda tu. Cuma kita nak lontarkan sahaja, nak kemukakan sahaja dalil sebahagian daripada aliran. Hadis tu tak boleh pakai, dia kata. Bi'annahu yajuzu an yakuna takzibu man sahha takzibuhu ta'zibuhu. Dia kata bi'annahu yajuzu an yakuna ta'zibu man sahha ta'zibuhu minhum li amrin yukhtassu bihi ya'lamuhu Allah Ta'ala wa rasuluh. Ini suatu ilmu yang hanya Allah Ta'ala dan Rasul sahaja yang mengetahui. Bagaimana seseorang itu nak diazab ataupun tidak, serah pada Allah. Yang tadi dia sebut itu maknanya ahlu fatrah, yang tak sempat beriman kepada mana-mana Nabi. Nabi yang pertama pun tak sempat, Nabi yang kedua pun tak sempat. Jadi, bagi golongan Asy'ariyah, mereka menganggap ibu ayah Nabi maknanya selamat. Selamat daripada neraka. Jelas. Selamat daripada neraka. Tak boleh kita kata masuk neraka. Cuma, kalau orang ada dalil lain, golongan yang kata tak boleh masuk neraka tu jangan pergi serang lah. Kalau ada orang kata tak, ada dalil-dalil yang lain yang kata masuk neraka, mereka pegang juga hadis tu. Tak diserang kata, siapa-siapa ada, sebab kita tengok dalam YouTube kan, siapa-siapa yang kata ayah ibu dan bapa Nabi masuk neraka, dia ahli neraka. Tak boleh kata macam tu sebab dalil lain ada. Nanti kita baca sekejap. Nanti kita baca. Siapa-siapa yang kata macam tu dia jadi kafir. Tak boleh kata macam tu. Ini baru satu pandangan berdasarkan kepada satu aliran. Saya nak sebut di sini bahawa antara sebab orang menjadi ghulul di dalam masalah agama melampau kerana dia pegang satu dalil. Dia baca satu pendapat. Dia tak tahu pendapat yang lain yang mengatakan tidak beriman. Okey. Kalau kita baca di dalam Syarah Muslim Imam Nawawi, ketika menghuraikan hadis ini, inna abi wa abaka finnar ni kan, Imam Muslim bawa mari hadis ni, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna rajulan qala ya Rasulullah
anna rajulan qala ya Rasulullah. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Anas bin Malik, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina abi? Tadi dia tak buat mari hadis penuh kan? Ini dia buat mari hadis penuh. Bagaimana kedudukan ayah aku di zaman jahiliah dulu? Qala finnar. Ayah kamu dalam neraka. Falamma qafa da'ahu. Bila dia berpaling, Nabi panggil balik Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku, bukan ayah kamu saja. Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu kedua-dua masuk neraka. Kita tengok bagaimana Imam Nawawi di dalam mensyarahkan hadis ini. Bagaimana Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i yang dikatakan berpegang kepada akidah khalaf dan yakni Asy'ariyah, bagaimana dia huraikan hadis ini? Di bawah tajuk babu bayani anna man mata 'ala al-kufri fa huwa fin nari la tanahu syafa'atun wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Tengok hadis ni dia kata apa? Dia kata fihi, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tadi, annaman mata 'alal kufri fahuwa finnari. Sesungguhnya orang yang mati di dalam kekufuran, dia berada di dalam neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, tak dapat memberi manfaat kepadanya oleh kaum kerabat. Wa fihi, dan juga daripada hadis ini juga, pengajaran hadis ini, annaman mata fil fatrati, sesungguhnya orang yang meninggal di dalam zaman fatrah, ala ma kanat alaihi al-arabu, sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Arab, min ibadatil awthan, iaitu menyembah berhala. Disebut oleh Imam Nawawi, sebagaimana yang berlaku pada orang Arab jahiliah dulu yang mati dalam keadaan kufur, min ibadatil awthan, yang menyembah berhala, fahuwa min ahlin nari, dia berada di dalam neraka. Siapa kata? Hak tadi kata dalam buku ni kata selamat daripada neraka. Najun. Imam Nawawi kata sebab walaupun dia mengubah agama Nabi Ibrahim, walaupun pindah agama Nabi Ibrahim, ubah, pindah dan sembah berhala, selamat. Imam Nawawi kata tak. Dah di sini ada dua pendapat. Kalau kata sesat, Imam Nawawi sesat. Kalau kata masuk neraka, adakah kita berani menghukumkan Imam Nawawi masuk neraka? Jadi maknanya hukum neraka syurga ni bukan kerja kita. Nak tentukan orang ni masuk syurga, orang ni masuk neraka, bukan kerja kita. Imam Nawawi kata kalau orang jenis orang macam tu, hak mati zaman jahiliah dulu, sembah berhala, ubah agama, masuk neraka. Adakah orang Wahabi yang cakap tu? Isunya sekarang ni orang dok kata orang Wahabi punya menghukumkan ibu bapa Nabi masuk neraka. Adakah orang Wahabi ataupun Imam Nawawi? Sebelum Wahabi ni muncul, Imam Nawawi muncul dulu. Jadi tak boleh kita mudah-mudah nak menghukumkan orang kafir, orang masuk neraka. Tu dia. Imam Nawawi kata apa? Kita sambung sikit lagi. Walaisa hadza mu'akhadhatan qabla al-bulugh ad-da'wah. Ini bukanlah diseksa mereka itu dan dihukum sebelum sampainya dakwah. Fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairuhu. Kerana mereka itu zaman jahiliah itu bukan tak sampai dakwah. Telah sampai dakwah mereka itu oleh dakwah Nabi Ibrahim dan dakwah Nabi dulu. Nabi dulu seperti apa? Kita kata Nabi Isa. Demo ni bukan tak kena tak sampai dakwah. Cuma tak sempat bertemu dengan Nabi Ibrahim. Adapun pengikut Nabi Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahim telah meninggal dunia, ajaran Nabi Ibrahim diteruskan, disambung. Masih wujud lagi manusia yang berpegang kepada agama Nabi Ibrahim. Mereka sampai dakwah. Cuma mereka ubah ajaran Nabi Ibrahim, pindah dan sembah berhala. Maknanya dah ada dua pandangan, bukan satu pandangan. Hak tadi kata okey, kita pegang. Tadi kata selamat. Maknanya selamat ni masuk syurga lah. Pendapat Imam Nawawi kata tak. Sebab dakwah dah sampai. Cuma dia mau ubah.
minal anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamu alaihim. Sama ada dakwah Nabi Ibrahim ataupun selain Nabi Ibrahim ataupun dakwah mana-mana rasul, ajaran tu dah sampai. Macam kita tengok Waraqah bin Naufal, dia tak sempat mengucap dua kalimah syahadah di depan Nabi, tetapi dianggap orang beriman. Waqad tanassara dalam riwayat Bukhari. Dia menganut ajaran Nasrani. Ajaran tu sebelum diutuskan Nabi Muhammad, sebelum diturunkan Quran, diterima pakai lah Nasrani ni. Agama Samawi. Cuma saya tak nak bentangkan secara terperinci, ibu bapa Nabi termasuk tak yang sembah berhala dan ubah agama. Saya tak nak bincang yang tu. Dulu kita dah bahas panjang. Kita bahas tu berapa jam hari tu, bertimbun-timbun kitab tu. 7-8 tahun lepas yang buat di rumah tu. Sebelum tu kita ada dalam bentuk tulisan pula, hilang ke mana tak tahu. Kita dah bahas lah. Ibu dan bapa ni termasuk tak? Saya tak nak bahas panjang benda tu, kalau bahas jadi panas. Pakat-pakat cari sendiri. Cuma kita bagi kaedah yang ditafsirkan oleh para ulama. Nampak? Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ista'zantu li rabbi an azura qabra ummi fa'azina li. Wasta'zantu li rabbi an astaghfira li ummi falan ya'zan li. Abi. Ummi, bukan abi, ummi. Falam ya'zan li. Ampun tak boleh tak nak terjemah pun. Kalau kita tak terjemah, orang kata menyembunyikan ilmu. Kita terjemah, orang melompat. Biarlah dia nak melompat tu, sebab dia tak mengaji hadis. Aku minta izin kepada Allah untuk pergi ziarah kubur ibu aku. Fa'azina li. Allah Ta'ala bagi kebenaran pada aku untuk ziarah kubur ibu aku. Dan aku minta kepada Allah Ta'ala pula minta izin nak minta ampun bagi dosa ibu aku. Falam ya'zan li. Falam ya'zan li. Allah Ta'ala tak bagi izin. Dia kena mengaji hadis Kalau tidak jadi panas kalau tak mengaji ni. Tak apa, kita tak nak bahas panjang benda tu, tapi benda tu ada hadis. Okey. Dia kata apa lagi? Inna abi wa abaka finnar huwa min husnil ishrati. Litasliyati bi ishtiraki fil musibah. Nabi kata inna abi, ayahku pun samalah masuk neraka. Ini sebaik-baik dikata persahabatan, pergaulan. Bagi menenangkan, sama-samalah terima musibah. Sama-sama dapat musibah. Ayah kamu sama, ayahku sama. Serilah. Nak bagi dia kuranglah tekanan, susah hati, sedih tu. Sebab bukan ayah kamu saja, ayah aku sekali. Imam Nawawi dia hurai kat mana? Imam Nawawi kata lagu tu. Wa makna qafa walla qafahu munsarifan, maknanya berpaling lah. Setelah dia dengar finnar, inna abaka finnar, dia pun belah. Sehati Nabi tak panggil balik inna abi wa abaka finnar, dua-dua sekali, bukan seorang je, bukan ayah kamu je, ayah aku sekali. Okey, kita tak nak tarjih lah kan, maknanya tuan-tuan tengok, tuan-tuan tarjih sendiri. Kita nak cerita nak ambil jalan tengah. Satu pendapat kata selamat, pendapat yang kedua kata tak selamat kerana ada hadis. Pendapat pertama tadi dia kata apa? Hadis tu maknanya hadis ahad, bertentangan dengan dalil qat'i. Jadi golongan yang kedua pula kata sebenarnya bukan hadis ahad tu sebenarnya. Dia hadis mutawatir juga, tapi golongan yang menganggap itu hadis ahad. Tak apalah. Kalau hadis ahad pun golongan yang kedua berpegang kepada hadis itu. Okey. Kalau kita tengok Kaukabul Wahhaj, syarah kepada Sahih Muslim juga, dia cerita pula Ahlul Fatrah tu terbahagi kepada berapa pula? Ahlul Fatrah tu terbahagi kepada berapa pula? Dibahas secara terperinci. Di dalam membahaskan hadis inna abi wa abaka finnar tadi, wa'lam anna ahlal fatrati ala thalathati aqsamin. Dikata ketahui olehmu, sesungguhnya ahlul fatrah itu terbahagi kepada 3. Al-awwalu man adraka at-tauhida bi basiratihi summa min haula'i man lam yadkhul fi syari'atin qa'imatin qablahum. Dia kata ketahui olehmu ahlul fatrah terbahagi kepada 3. Pertamanya maknanya golongan orang-orang yang mendapati tauhid
Dengan fahaman yang mendalam, dengan penglihatan yang terang. Kemudian mereka itu tidak masuk kepada mana-mana syariat. Kerana syariat ini dia berubah antara satu nabi dengan nabi-nabi yang lain. Syariat dia tak tentu. Syariat mana yang mereka pegang sebahagian daripada golongan Ahlul Fatrah di zaman Nabi macam tu. Tetapi dia nampak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak. Seperti Qus Ibnu Sa'idah. Saya pun tadi cek. Dulu duk baca Qis, sebenarnya salah. Dia Qus. Qus Ibnu Sa'idah. Salah seorang orang yang menguasai bahasa fasahah di zaman jahiliyah. Zaid bin Amrin bin Nufai, Ubaidillah bin Jahshin dan Ri'ab. Dia kata di sini. Wa minhum man dakhala fi syari'atin. Okey. Dia akidah dia tidak rosak. Tapi di sudut syariat tak menentu. Tak tetap akidah syariat mana. Dan sebahagian daripada mereka dia kata seperti Kawaraqah ibn Naufalin wa Tubba'in wa qaumihi min Himyar wa ahli Najran, iaitu golongan Nasrani. Mereka tetap berpegang dengan Nasrani. Tak sembah berhala. Pegang kepada akidah Nabi dulu. Ini pun satu daripada golongan Ahlul Fatrah. Syariat bebas. Tapi di sudut akidah tidak rosak. Berpegang kalau kita tengok apa dia Waraqah bin Naufal ini Nasrani. Maknanya sebelum diutuskan Nabi Muhammad agama Nasrani, maka diterima sebab agama Samawi. Itu Ahlul Fatrah yang pertama. Ahlul Fatrah yang kedua. Wa qismus tsaniyu man badala. Bahagian yang kedua dia kata man badala, yang ubah. Ghayyara, tukar agama asal. Agama asal tu agama apa? Kalau kata agama ini bawa oleh Nabi Ibrahim, dia tukar. Kalau agama Nabi Isa pun dia tukar. Dia tukar, dia ubah dan dia tukar. Fa asyraka, dan dia syirik pula. Maknanya sembah Tuhan lain daripada Allah, sembah berhala. Walam yuwahhid, dia tidak mengesakan Allah Taala. Wa syarra'a li nafsihi, buat hukum sendiri. Bila ubah tu buat hukum sendiri dah lah. Lepas tu pula sembah pula berhala. Wa syarra'a li nafsihi syari'atan, dia telah mencipta suatu hukum syariat. Fahallalala, maknanya telah menghalalkan suatu benda yang diharamkan. Wa harrama, dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dia kata wahumul aktsaru. Hak jenis ni banyak. Ahli fatrah hak jenis ni banyak di zaman jahiliyah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Ka'amr bin Luhayyin, seperti Amr bin Luhay. Amr bin Luhay ni siapa dia kata? Awwalu man sanna lil arabi ibadatul asnam. Orang yang mula-mula man sanna lil arabi ibadatul asnam, dia kata ibadatul asnam. Kita baca dengan maf'ul di situ. Orang yang mula-mula mensunahkan bagi Arab menyembah berhala. Mula-mula orang nak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Amr bin Luhay lah mula-mula tukar setelah dia pergi ke Syam. Berdasarkan kepada sejarah ni, pergi ke Syam, dia tengok orang duk sembah tokong berhala. Dia duk sembah Allah Ta'ala di Mekah. Dia kata apa yang aku buat ni salah Dia belajar sembah berhala di sana, dia balik ke Mekah, dia buat. Di rumah dia letak berhala. Dia ni Amr bin Luhay menjadi rojokan orang. Jadi tok lebay lah dia di Mekah ni. Menjadi rojokan orang. Majlis fatwa lah. Macam dia kata apa dia? Dia ni menjadi rojokan orang yang soleh. Dia satu-satunya individu yang mewarisi ajaran Nabi Ibrahim. Tiba-tiba bila dia sembah berhala, ada berhala di rumah dia, masyarakat kampung tahu. Weh, Tok Guru kita ni dah kona kot lain ni. Lalu orang lain ikut Tok Guru. Ni bahaya ikut Tok Guru. Tok Guru sesat, anak murid jadi sesat. Sikit demi sikit berlakulah pertambahan berhala, jumlah berhala di Mekah. Sehingga dalam Kaabah dengan di luar Kaabah 360 berhala. Sebab ikut Tok Guru punya pasal. Sebab itu mengaji tuan-tuan, jangan ikut Tok Guru. Ikut apa yang disampaikan. Kalau Tok Guru tu cerita Quran hadis, terima. Jangan ikut pegangan Tok Guru belum tentu betul. Dia ada dalil ke tak? Tak ada dalil, tak boleh ikut. Kau tidak jadi pengikut Amr bin Luhay. Tidak comel dah tu. Dia mewarisi ajaran Nabi Ibrahim subhanahu wa ta'ala. Tapi bila Tok Guru kona,
Anak murid pun taklid punya pasal. Itu yang bahaya taklid. Anak murid pun kona juga sembah berhala. Tengok. Ini adalah golongan ahlul fatrah yang kedua. Hak tadi tak pindah ikut ajaran asal. Dia ubah, dia pindah, dia sembah berhala. Dia panggil kisim lah, kisim Pembahagian ahlul fatrah. Bukan satu. Hak ni dia cerita satu ya. Hak tadi. Jawharatul Tauhid dia cerita satu. Hak ni dia perincikan ahlul fatrah tu banyak sebenarnya. Direngkaskan jadi 3 je. Okey. Ahlul fatrah yang kedua. Ahlul fatrah yang ketiga, al-qismus tsalitsu. Dia hurai panjang-panjang, kita ringkaskan. Ahlul fatrah yang ketiga, man lam yusyrik billah. Orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Walam yuwahhid, dan tidak mengesakan Allah. Wala dakhala fi syari'ati nabiyyin. Dia tidak masuk kepada ajaran mana-mana nabi. Beriman pun tidak. Syirik pun tidak. Dia nak beriman macam mana? Nak beriman macam mana? Sebab dia tak tahu bagaimana iman, bagaimana kepercayaan kepada Allah. Tak ada orang nak beritahu. Dan waktu yang sama, dia tak percaya kepada berhala sebagai Tuhan. Mana ada orang beritahu berhala itu Tuhan? Dia tak percaya berhala itu Tuhan. Beriman kepada Allah Ta'ala pun tak. Beriman, syirik pun tidak. Tidak beriman juga kepada berhala sebagai Tuhan. Sedangkan masa tu ada orang duk sembah berhala, dia tak sembah. Wala batakara li nafsihi, dan dia tidak mencipta bi syari'atin wal ikhtira'in. Dia tidak mencipta dan tidak mereka wal ikhtira'in dinin, bal baqiya umruhu, bahkan kekal umurnya ala hina ghaflatin min hadha kullihi. Kosong hati dia daripada kepercayaan kepada Tuhan dan percayaan kepada berhala. Wa fil jahiliyati man kana kadzalik. Ada di kalangan orang jahiliah macam tu. Dalam 3 golongan ni, hak ketiga ada golongan yang macam tu. Allah Ta'ala dia tak percaya, berhala pun dia tak percaya. Tak percaya kepada Tuhan kan? Dia kata, hadithul babi ala ahli al-qismi tsani. Hadis kata inna abi wa abaka finnar tadi. Hadis ini duduk dalam kumpulan orang yang duduk dalam kumpulan yang kedua. Ubah, pindah, syirik, semua berhala. Buat syariat sendiri. Hak ni masuk neraka. Walaupun dia ahli fatrah. Hak ni masuk neraka walaupun ahli fatrah. Ini pengarang kita ni sebut lagu tu. Ni man asyraka. Orang yang syirik dan juga menyembah berhala wa syar'a syara'i ali nafsihi. Seperti Ka'amr ibn Luhayyin wa atba'ihi minal Arab. Nampak? Maknanya hak ni masuk neraka walaupun ahli fatrah. Wa amma qismus thalith fahum ahlul fatrati haqiqatan wa hum ghairu mu'azzabina, mereka itu tidak diazab. Wahum ghairu mu'azzabina, mereka itu tidak diazab. Wa alaihim yuhmal qawluhu ta'ala. Golongan yang ketiga inilah yang ditanggung ayat ini. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'athu rasula. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menganggap sehingga kepada mana-mana golongan sehingga kami utuskan rasul. Hak mana alul fatrah yang tak diazab tu siapa dia? Alul fatrah yang kumpulan yang ketiga ni tadi. Hak kumpulan yang ketiga ni apa? Hati dia kosong daripada kepercayaan kepada mana-mana Tuhan. Mana-mana agama. Kosong. Syirik pun tidak, beriman pun tidak. Baru kena dengan ayat tu. Kami tidak mengazabkan mana-mana kaum, mana-mana orang, melainkan kami hantar rasul dulu. Hak kau ni sebab hati dia tidak syirik. Ada pun yang ubah, yang pindah sebuah berhala. Hak golongan yang kedua tadi, masuk neraka. Okey. Kalau kita tengok Aunul Ma'bud. Ketika membahaskan hadis yang sama,
Di sini kita boleh tengok pengarang dia, Allamah Abi Tayyib Muhammad Syamsil Haq. Nama dia. Itu pengarang kepada Aunul Ma'bud, syarah kepada Abu Dawud. Ketika membahaskan hadis ini dia kata apa? Wa qad basatal kalamu, telah memanjangkan oleh kalam tadi fi adamin najatil walidaini, pada ketiadaan selamat oleh kedua ibu bapa Nabi, Allamatu Ibrahim Al-Halabi. Ali Ibrahim, seorang nama ulama yang namanya apa dia tadi? Allamah Ibrahim bin Halabi ini dikata fi risalatin mustaqillah, pada risalah yang mustaqil, yang mengkhususkan membincangkan isu ini, dan juga wa'allamatu Ali Qari fi syarh al-fiqh al-akbari fi risalatin mustaqillah. Mula Ali Qari juga menulis satu risalah yang mustaqil, kata tak selamat. Ibu bapa Nabi tak selamat. Dia kata di sini lah. Dia kata di sini. Wa yashhadu li sihhati hadzal maslak, hadzal hadithu as-sahihu. Mengukuhkan dakwaan mereka ini hadis ni. Maknanya yashhadu li sihhati, maknanya bersaksi bagi sahnya pegangan mereka itu adalah hadis yang sahih. Hadis tadi. Bagi mereka kata tak berjaya, tak selamat. Bila tak selamat, makalah kan pendapat dia. Saya baca sebenarnya tuan-tuan. Saya baca saja. Bukan andaian idea saya, tafsiran saya sendiri, tak. Saya baca je sebenarnya. Nanti kita buat kesimpulan. Wa Syaikh Jalaluddin As-Suyuti qad khalafa al-hafiz wal ulama al-muhaqqiqin. Hafiz Jalaluddin Suyuti, orang alim dalam mazhab kita Syafi'i, Asybah wan Nazair, Durul Mansur, Tadribur Rawi, banyak puluh-puluh kitab dia karang. Dia ni orang alim lah mazhab Syafi'i. Dia telah bercanggah dengan hafiz, ulama-ulama hadis, hafal ratus ribu hadis kan, dan juga ulama yang muhaqqiqin. Wa athbata lahuma, dia mensabitkan al-imana wan najata. Dia mensabitkan keimanan ibu bapa Nabi dan selamat ibu bapa Nabi. Fasannafa ar-rasail al-adidata, dia telah menyusun risalah-risalah yang berbagai. Fi dzalika, pada demikian itu, minha risalatut ta'zimi wal minnati. Salah satu risalah yang ditulis oleh Imam Suyuti adalah at-ta'zim wal minnah fi anna abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ada tulis satu risalah mengatakan ibu bapa Nabi masuk syurga. Tetapi pengarang kita Aunul Ma'bud kata dia telah bercanggah dengan hafiz dan juga ulama-ulama yang muhaqqiq, yang teliti, yang halus di dalam perbahasan, dalam perbicaraan, di dalam mengeluarkan pendapat. Qultu, pengarang kita ini kata, Al-Allamatu Suyuti mutasahilun jiddan. Imam Suyuti ni mudah-mudah di dalam mengemukakan hadis, dalil-dalil untuk mensabitkan ibu bapa Nabi ini selamat. Dia terlalu golongan yang mutasahil, golongan yang bermudah-mudah. La ibrata bi kalamihi, tak boleh ambil iktibar dengan kalam Suyuti, tak boleh ambil pengajaran, tak boleh ambil endah lah, abaikan pandangan dia sebab dia mutasahil. Fi hadzal babi, dalam bab ini, malam yuwafiqhu, selama mana pendapat dia itu dia kata di situ, malam yuwafiqhu, selama mana kalam dia itu tidak sepakat, tidak maknanya selari, kalamul a'immatin nuqat, iaitu kalam pendapat-pendapat ulama-ulama yang teliti. Selama mana ulama Syafi'i ini pendapat dia itu tidak sepakat dengan kalam-kalaman ulama nuqat ini, tak boleh pakai. Kalau pendapat dia selari dengan ulama-ulama nuqat, ulama yang teliti, baru boleh pakai dalam bab ini. Dalam bab ini maknanya ulama nuqat tak sama dengan dia, sebab hadis yang dia kemukakan itu terlalu permudah mengatakan sahih. Sebab hadis-hadis itu sama ada batil ataupun terlalu sangat-sangat lemah. Qala Sindi, man yaqulu binajatil walidai sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu alal ammi
fa innal ismal abi yutlaqu 'ala al-'ammi ma'a anna Aba Talibin qad rabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayastahiqqu al-itlaq ismil abi ismul abi min tilkal jihah. Dia kata, ulama sendiri kata, orang yang kata ibu bapa Nabi selamat, mereka tanggung ayah itu dengan makna pak saudara. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku, pak saudara aku Abu Talib. Kerana Abu Talib pernah jaga Nabi. Bukan ayah Nabi betul, pak saudara dia. Fa hadza aidan kalamun dha'ifun batilun. Dia kata ini kalam yang lemah dan batil. Alamah Sindi kata, ini kalam yang lemah batil, tak boleh. Sebab bila diitlakkan abi, dia kena ada qarinah untuk membawa kepada majas. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal-asal kalam, pegang hakikat. Ayah betul. Kecuali ada qarinah yang memalingkan daripada makna asal kepada majas. Begitu juga bila dikatakan ayah Nabi Ibrahim tidak beriman, kufur. Itu pak saudara Nabi Ibrahim. Mereka takwil. Golongan ahlu takwil ni dia akan takwil semua. Dia selari dengan aliran dia. Sedangkan terang-terang, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim kata li abihi azara. Quran pun mereka main lagi. Allah Ta'ala kata ayah Nabi Ibrahim nama Azar. Kata tak, itu buat saudara dia. Kau boleh kona lah. Pian kata apa, kalau boleh tipu lah. Apa masalahnya benda boleh tipu? Apa masalahnya benda boleh tipu? Pada cakap benar, tipulah sebab boleh tipu. Bahaya tak? Kalau dok main kona Quran, kona hadis Nabi, takwil semua. Takwil ni bukan kita kata semua takwil tak boleh. Tapi ada, ini semua benda nak takwil ni. Itu tak boleh. Dia kata kalam dhaif, lemah. Walaqad mala'a muallif muallifu tafsir ruhil bayani tafsirahu, telah memenuhi oleh pengarang Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan, bihadhil ahadithil mawdu'ati al-makzubati. Dia memuatkan hadis-hadis yang maudhu' dan tipu di dalam kitab tafsirnya, kama huwa da'buhu, sebagaimana adat dia, kebiasaannya, fi mawdi'in fi kulli mawdi'in min tafsirihi, dalam setiap tempat di dalam tafsirnya, bi iradihi, dia bawa mari arli riwayatil makzubati, riwayat-riwayat yang dusta, fasara tafsiruhu fasara tafsiruhu makhzanal ahadithil mawdu'ah, maka dianggaplah tafsir Ruhul Bayan ini, ni bukan saya kata ni, ini pengarang Alamah Sindi kata. Dia kata tafsir Ruhul Bayan ini sebagai suatu simpanan hadis-hadis maudhu'. Apa pun dia mari hadis maudhu' untuk menguatkan hujah dia. Saya baca dia sebenarnya, bukan saya, idea saya. Nanti kita tengok pandai-pandai duk kata kitab tafsir ni penuh hadis maudhu'. Ada pula lepas ni orang potong sekerat. Kita tahu dah perangai-perangai tu. Dia potong sekerat tu, dia syarah, dia masuk dalam geruk dia, pakai-pakai entang lah. Macam kita ni dia buat punching bag. Padahalnya kita baca ibarat penuh. Okey ya, selesai. Wa qala al-ba'dul ulama'i at-tawaqqufu fil babi huwa al-aslamu wa huwa kalamun hasanun wallahu alam. Pendapat yang ketiga tuan-tuan, sebagaimana yang disebut oleh oleh sebahagian ulama, tawakuf dalam bab ini lebih selamat. Kita tak kata masuk neraka, kita tak kata masuk syurga, aku tak tahu, surah kepada Allah. Allah Ta'ala yang menentukan, lebih selamat. Lapang dah dia rasa, baru dia mau tak marah. Tadi nak marah dah tadi. Pendapat yang ketiga kata surah kepada Allah. Jadi kalau ada orang pegang masuk syurga selamat, satu pendapat. Orang kata masuk neraka, satu pendapat. Orang kata tawakuf, tiga pendapat. Nak kalau ikut mana? Kita nak kalau ikut mana? Peganglah masing-masing. Saya tak paksa mana-mana orang pegang mana-mana pendapat. Terpulanglah. Kita bagi pendapat yang adil dan insaf. Terpulang. Ini dalil ada. Ketiga-tiga dalil, ketiga-tiga pendapat ada. Ada dalil, ada alasannya. Pilih yang mana satu. Jadi kalau dalam masalah ini dibahaskan oleh pihak berwajib, kita kata mufti-mufti ke kan, ahli majlis fatwa ke, jakim ke, dia bahas, orang tak serang lah. Sebab dia ni ada autoriti. Macam ustaz kampung macam saya ni, orang tak pakai.
Baru tak kurang jadi perbalahan di Malaysia ni. Pakat-pakat buka kitab, jangan bentang tahrijah dia. Buka kitab, baca satu-satu, semua ibarat. Orang berani lawan. Kamu nak lawan, kamu siapa? Tapi kalau Ustaz Farazi yang terang, dia melawan lah. Dia kata ni Ustaz kampung je. Sebenarnya kita baca kitab. Kalau ada pihak-pihak berwajib terang masalah ni, saya yakin dan percaya kurang masalah. Kamu pegang hak ni, ini dalil. Pegang hak ni, ini dalil. Pegang hak ni, ini alasan. Jadi tak berlakulah serang menyerang di antara satu sama lain. Nampak? Yang duk jadi panas tu, orang ni dia percaya satu pendapat. Pendapat tu sokong kumpulan ni, dia hentam kumpulan lain. Hak ni pegang satu pendapat, dia hentam kumpulan lain. Hak ni pula baca satu pendapat. Tiba pula kumpulan yang tak asal aliran dengannya. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi panas tu. Jadi tujuan saya tidak lain dan tidak bukan bila membentangkan sesuatu isu, saya syarah, hurai, tafsir berbagai-bagai pendapat ini nak bagi pertamanya tak keliru, yang keduanya boleh betul langsung. Saya selalu sebut, jadi kita duduk di tengah kan aman, selamat, duduk di tengah. Hak ni pun boleh terima, hak ni pun boleh terima. Jangan pegang satu. Ini dia nak pegang satu. Sedangkan jalan dia banyak. Aliran tu banyak. Cuma nak pegang satu untuk diri sendiri terpulang. Dia nak pegang mana-mana pendapat tadi terpulang. Tetapi nak menghukumkan orang lain sesat, ahli neraka, kerana tak sealiran dengan kita, tak boleh. Dalam ketiga-tiga ni, saya tahulah yang mana. Saya duk baca selalu benda ni, kita tahulah yang mana paling rojeh, yang mana paling kuat. Tetapi bagi tatapan umum, kita cerita tiga-tiga. Tak nak bagi jadi berbalah. Sebab isu yang macam ni jadi berbalah. Sesanga membawa kepada hulu dan melampau di dalam agama. Jadi sekadar itu penjelasan ataupun tajuk yang kita bincang pada malam ni, tuan-tuan. Saya nak ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada berhajat untuk wakaf kitab ni, kita terima sebanyak mungkin. Nak bagi berapa lori pun kita terima. Kita nak jadikan sekolah kita ni maktabah yang besar lah, perpustakaan yang besar yang menjadi rojokan kepada orang. Jadi kalau orang mari nak bincang, nak muzakarah, ni kitab. Dia tak akan jadi gaduh dengan kita lah. Kamu baca kitab ni, kamu baca kitab ni, kamu baca kitab ni. Isunya yang duk jadi bergaduh, berbalah tu, yang duk berani duk ajak orang debat tu, dia tak ada maklumat. Belajar 2-3 langkah tu, pantang belaga baru nak bertumbuk dengan orang. Tu jadi masalah. Tersentuh sikit nak ajak berlawan lah. Sebab dia baru belajar bau bunga. Langkah pun tak belajar lagi, buah lagi jauh sekali lah kan. Dia tu yang jadi nak mengamuk tu. Kalau dia baca semua pandangan-pandangan ini, dia jadi sejuk. Nampak? Sebab apa? Kumpulan ni pun ada dalil, kumpulan ni pun ada dalil. Jadi kita ni lagi kita mengaji, lagi kita membaca, nampak kau jahil lah kita. Makin jahil. Makin bodoh. Hak duk kata orang ni bodoh, orang ni bodoh ni, sebab dia tak baca kitab. Itu yang pertama. Yang kita nak tengok juga ada dalam YouTube tu, bila orang tanya dia, antara Wahabi dengan Syiah mana lebih bahaya? Ada kata Syiah bahaya, Wahabi bahaya. Tapi Wahabi lebih bahaya daripada Syiah. Syiah ni orang tahu dah kesesatan dia. Wahabi ni dia baca kitab macam dia, macam kita. Tetapi dia tafsir ikut otak dia. Saya sekarang ni, saya baca ikut otak kan, tu tafsiran yang dikemukakan oleh ulama. Semalam kan cuti, hari ni kita bagi semangat sikit lah. Bukan panas, semangat sikit. Adakah kita baca ni ikut otak kita? Dia kata, dia baca Bukhari, dia baca Muslim, baca hadis macam kita, tetapi dia tafsir ikut otak dia. La ilaha illallah. Kamu tak suka pun golongan yang kamu labelkan sebagai Wahabi, jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Orang baca ni ikut huraian ulama. Selain daripada kita hadis-hadis ni, kita mengaji. Kata-kata ulama dalam kitab dia, bukan pandangan sendiri. Bukan kita petik, kita andaian kita petik kata-kata ulama, syarahan ulama. Selain daripada hadis ni, alhamdulillah kita mengaji. Tok guru kita hurai hadis ni macam mana. Nak kata mengaji tak berguru, tok guru kita hurai satu-satu hadis ni. Kulit ke kulit kita mengaji, alhamdulillah. Tok guru kita hurai fahaman hadis ni macam mana. Dibaca pula syarah-syarah kita depan kita. Kita pun ambil ibarat yang dibaca tu lah. Macam mana kata faham sendiri. Wahabi ni bahaya pada Syiah. Dia baca hadis, tapi dia faham sendiri. La ilaha illallah. Kamu buat fitnah kepada orang senang-senang ya. Tapi nak cerita sekadar tu lah. Tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan ada kemusykilan apa yang menjadi perbahasan hangat di Malaysia ni, hantar isu, maklumat soalan itu kepada saya. InsyaAllah saya cuba untuk kaji, bahas dan kita bentangkan di dalam siri-siri yang berikutnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.